cerita bab hadis ataupun riwayah yang berkaitan dengan Abu Lahab. Kisah ni jadi glamour di akhir-akhir ni. Sebelum ini kita biasa dengar cerita berkenaan dengan maulid. Hadis siapa yang menginfakkan 1 dirham ataupun 1 dinar untuk merayakan hari maulid akan dapat pahala sekian. Riwayat itu terbukti adalah riwayat yang palsu. Kerana maulid ataupun sambutan merayakan kelahiran Nabi SAW tidak dilakukan di zaman salafus saleh. Ini benda yang disepakati. Bahkan Ibn Hajar menyebutkan di dalam kitab dia, memang tidak ada siapa pun di kalangan salafus saleh yang menganjurkan perayaan ataupun apa-apa sambutan berkenaan dengan maulid. Baik. Kemudian sebahagian daripada mereka yang pro kepada maulid ini, saya nak cerita yang ni dulu, nanti saya cerita pendirian saya. Kerana kita mungkin berbeza dalam pendirian, tak ada masalah yang tu. Cuma sebahagian daripada mereka yang pro kepada maulid pergi selangkah lebih depan, iaitu mereka mengambil riwayat yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Yang mana riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari mula-mula dia bawa satu riwayat dengan sanad yang penuh. Kemudian dia kata qala Urwah. Urwah berkata, Suwaibah ini maulat Abi Lahab. Suwaibah ini merupakan hamba kepada Abu Lahab. A'taqaha Abu Lahab fa arda'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dia adalah hamba kepada Abu Lahab, kemudian Abu Lahab membebaskan dia. Abu Lahab membebaskan dia, lalu dia pun menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi ibu susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata, apabila mati saja Abu Lahab, uriyahu ba'du ahlihi, sebahagian daripada ahli keluarga Abu Lahab diperlihatkan di dalam mimpi. Dalam mimpi itu dia tengok Abu Lahab bisyarri hibah. Dalam riwayat ini disebut bisyarri hal, dalam keadaan yang teruk, dalam keadaan yang diazab. Kemudian dalam mimpi itu dia tanya pada Abu Lahab. Dia kata, apa yang kau jumpa, apa yang kau hadapi setelah daripada kau mati ni? Dia kata apa? Lam alqa ba'dakum. Aku tak jumpa apa lagi lepas daripada aku meninggalkan kamu semua. Ghaira anni suqitu. Tetapi aku diberikan minum. Disebabkan oleh kerana bi'itaqati Suwaibah. Disebabkan aku membebaskan Suwaibah. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam, bukan diriwayatkan secara sanad yang penuh, tetapi Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini. Tapi menariknya, Imam Bukhari tak letakkan hadis ini dalam bab sambutan maulid. Imam Bukhari letakkan hadis ni ataupun riwayat ni dalam bab radha', dalam bab hukum hakam berkaitan dengan penyusuan. Imam Bukhari bawa riwayat ni nak tunjuk bahawasanya Suwaibah tu merupakan ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu dalam Sahih Al-Bukhari, siapa yang mengaji hadis dia tahu. Dalam Sahih Al-Bukhari ada riwayat yang sahih. Banyak riwayat yang sahih. Yang ni yang Imam Bukhari bawa dengan sanad penuh. Sanad bersambung daripada Bukhari sampai kepada Nabi SAW. Yang ni kita panggil Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada yang dipanggil sebagai riwayat mu'allaq. Apa itu riwayat mu'allaq? Riwayat yang Imam Bukhari potong sanad dia. Yang ni ada yang sahih, ada yang tak sahih. Pasal apa Imam Bukhari bawa kan? Imam Bukhari bawa kadang-kadang nak jadikan ia sebagai tajuk bab dalam sahih dia. Kadang-kadang nak menunjukkan perbezaan riwayat yang berlaku antara yang sahih dengan yang tak sahih. Kadang-kadang dia bawa sebagai sokongan, seperti mana yang ni. Cuma yang ni dia bukan mu'allaq. Hadis ni sebenarnya, walaupun ada sebahagian ustaz selebriti kata hadis sahih riwayat Bukhari, sebenarnya riwayat ni riwayat yang tergantung. Riwayat bukan tergantung, riwayat yang terputus sanad. Kerana sanad dia sanad yang mursal. Kenapa mursal?
Kerana ia datang daripada jalur Urwah. Siapa Urwah? Urwah ibnu Zubair meriwayatkan cerita tentang Suwaibah, sedangkan Urwah tu bukan sahabat Nabi SAW. Urwah adalah tabi'i. Dia tak pernah jumpa Nabi SAW. Jadi bila tak pernah jumpa Nabi, dia cerita sesuatu yang berlaku tentang Nabi SAW sebelum daripada kelahiran Nabi. Waktu Nabi dah jadi Nabi pun dia tak jumpa Nabi. Apatah lagi waktu Nabi lahir, lagilah dia tak jumpa Nabi. Sebab ni cerita Nabi menyusu dengan Suwaibah. Maka lagilah dia tak pernah jumpa. Maka riwayat ni sebenarnya riwayat yang terputus sanad. Jadi bila terputus sanad, riwayat ni sebenarnya tidak sahih. Walaupun disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari. Dah kenapa Imam Bukhari bawakan? Imam Bukhari bawakan berkemungkinan dia nak memberikan sokongan kepada riwayat yang dia bawa dalam bab itu, yang berkaitan dengan radha'ah, yang berkaitan dengan sabitan mahram disebabkan susuan. Itu sebenarnya Imam Bukhari bawa riwayat ni. Jadi nak dijadikan hujah tak bolehlah. Kalaulah riwayat ni sahih sekalipun, ia adalah mimpi. Mimpi hujah ke tuan-tuan? Mimpi bukan hujah. Mimpi memberikan isyarat untuk urusan peribadi okey. Kan kalau kita dalam urusan peribadi kita nak pilih yang ni ke yang ni dalam urusan dunia, tak ada masalah. Tapi dalam bab hukum hakam agama tak boleh jadi sebagai satu sandaran. Sebab apa? Sebab mimpi ni, dia mimpi belum tentu mimpi itu betul ataupun tidak. Boleh jadi nukilan mimpi tersilap. Jadi siapa nak pergi verify? Siapa nak pergi sahkan? Tak ada siapa yang boleh sahkan, kerana mimpi ni orang tak boleh alami melainkan kita seorang. Dan kita pun tak boleh repeat mimpi. Tuan-tuan pernah tak mimpi? Suatu hari mimpi best punya. Tengah syok nak mimpi tu tiba-tiba terjaga. Kita pun kata, aduh spoil betul lah mimpi, boleh berhenti pula. Tidur balik lah kalau boleh sambung. Dia tak sambung dah. Mimpi dia tak ada episod. Dia pergi mimpi lain pula. Betul tak? Maka mimpi tak boleh nak jadi hujah. Kerana orang tak boleh semak. Dan siapa yang bermimpi itu? Dalam riwayat Bukhari pun tak sebut. Siapa yang mimpi? Tak sebut. Uriyahu ba'du ahlihi. Sebahagian daripada ahli keluarga Abu Lahab yang bermimpi. Cuma adalah sebahagian ulama seperti As-Suhaili dalam kitab dia Ar-Rawdul Unuf, disebut yang bermimpi itu adalah Al-Abbas. Al-Abbas bapa saudara Nabi SAW. Tetapi dari sudut riwayat saya tak jumpa yang jelas yang bersanad mengatakan Al-Abbas itu yang bermimpi. Ya, saya tak jumpa. Disebutkan juga oleh Ibn Dihyah mengatakan yang bermimpi itu adalah Al-Abbas. Bahkan kalau Al-Abbas mimpi sekalipun, ia bukanlah satu hujah. Kerana pandangan sahabat yang bukan mimpi pun ulama still berbeza pendapat. Qaulus sahabi ni hujah ataupun tidak. Apatah lagi mimpi sahabat. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab dia Fathul Bari, ulama sirah sendiri berbeza pendapat. Bila masa Abu Lahab membebaskan Suwaibah? Kerana sebahagian daripada orang yang menggunakan riwayat ni, mereka kata Abu Lahab happy disebabkan oleh kerana Nabi lahir, maka dia bebaskan Suwaibah. Lalu disebabkan itulah dia diberikan keringanan azab. Tapi sebenarnya itu bukanlah satu pendapat yang disepakati oleh semua ulama sirah. Ibn Abdul Bar antara yang menyebutkan, Ibn Hajar antara yang menyebutkan bahawasanya Abu Lahab membebaskan Suwaibah lama selepas daripada Suwaibah menyusukan Nabi SAW. Maksudnya bukan lahir-lahir itu dia bebaskan. Kalau kita tengok dalam riwayat ni juga, sebenarnya yang menyebabkan Abu Lahab itu diringankan azab bukan semata-mata bergembira, tetapi disebabkan dia membebaskan tu. Itu pun ulama still berbeza pendapat.
ada yang menolaknya. Ada yang kata riwayat ni bercanggah dengan Quran. Riwayat ni bercanggah dengan hadis. Kerana ada hadis yang lebih sahih dalam sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah mengatakan, dia kata, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal hadha nafi'uh? Atau kama qala, Aisyah tanya Nabi SAW, dia kata Ibnu Jud'an, dia hidup di zaman jahiliyah, menyambungkan hubungan silaturahim, memberi makan kepada orang miskin. Adakah semua perbuatan dia ini memberikan manfaat untuk dia? Nabi kata apa? La yanfa'uh. Semua itu tidak akan memberi manfaat kepada dia. Sebab apa? Sebab Nabi kata, kerana dia tak pernah sebut Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Dia tak pernah ucap walaupun sekali, wahai Tuhan, ampunkan segala kesilapanku, ampunkan segala dosaku pada hari kiamat nanti. Maksudnya dia tak ada iman. Sebab tu dalam Quran sebut wala yukhaffafu anhum min azabiha. Di antara azab, di antara balasan orang kafir ni naru jahannam. Naru jahannam, akan diberikan neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak akan dimatikan. Mereka tak akan mati dalam neraka. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Dan mereka tidak akan diringankan azabnya. Jadi sebahagian ulama tolak. Dia kata riwayat ni mana mungkin? Tak mungkin. Yang kita kata boleh diringankan azab ni kalau datang riwayat yang sahih. Seperti mana Abu Talib. Ini riwayat yang tak sahih, dia kata. Maka tak mungkin. Tapi ada juga yang menerimanya, yang mengatakan berkemungkinan disebabkan oleh kerana amal saleh yang mereka lakukan memang betul-betul kerana Allah. Walaupun mereka tidak ada iman, mungkin Allah Ta'ala akan ringankan sikit. Bukan lepaskan terus daripada neraka, tapi hanya ringankan sedikit. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Hajar, dinukilkan, yang disebutkan juga oleh Al-Imamul Baihaqi, berkemungkinan diringankan sedikit saja. Cuma saya nak bagi tahu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, riwayat ni ada dalam Sahih Bukhari ribuan tahun. Tetapi tidak ada ulama di zaman-zaman yang awal menggunakan riwayat ni untuk mengatakan sambutan Maulid ini menyebabkan kita mendapat pahala yang agung, mendapat pahala yang sangat besar kerana menggunakan riwayat ni, melainkan hanyalah ulama-ulama yang terkemudian sahaja. Jadi saya nak kata, sesiapa yang tidak menerima riwayat ni untuk menyambut Maulid, tidaklah dia menolak Sahih Bukhari. Itu je saya punya point. Kan? Bukan saya nak kata sambutan Maulid ni siapa buat kira masuk neraka tu, dah. Nanti saya akan hurai kemudian. Cuma saya nak kata, kadang-kadang ada orang, dia dah jumpa riwayat ni, dia tak pergi tengok pun dalam Sahih Bukhari. Dia tak pergi tengok pun. Dia cuma kata, ni macam mana? Kau kata pakai sunnah. Kau kata pakai hadis. Ni ada dalam Sahih Bukhari. Riwayat ni sahih pula. Kan? Sebab ada ustaz selebriti duk baca dan dia pun kata sahih. Kita kata nanti dulu. Kerana riwayat ni walaupun ada dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi darjatnya tidak sahih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.